Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak tahun 3 sekalian. Okey, pendidikan Islam pada minggu ini kita akan sentuh unit ibadah. Okey, masih lagi di bawah tajuk yang sama. Sebelum ni kita dah masuk tajuk ini, iaitu tajuk bersuci daripada hadas besar. Okey, tajuk ni kita dah belajar sebelum ni, apa itu hadas besar, kemudian apa perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar dan perkara-perkara yang telah dilarang ketika kita berhadas besar. InsyaAllah kita akan sambung tajuk kita bersuci daripada hadas besar dengan unit kaedah macam mana kita nak bersuci daripada hadas besar. Okey, yang pertama kamu boleh tengok kat slide Muallim, okey, ataupun dalam buku kamu muka surat 82. Muka surat 82. Okey. Yang pertama, kaedah ataupun cara kita nak bersuci daripada hadas besar. Muallim percaya kaedah ni pun kamu dah belajar, tapi tak apa, kita ulang kaji balik. Dalam ibadah pun kita dah belajar tajuk ni. Okey, jadi walaupun kita dah belajar, tapi kita kena belajar lagi supaya apa? Supaya kita boleh amalkannya dengan cara yang betul. Kamu dah darjah 3 dah. Okey. Mungkin ada di antara kamu yang dah balik, okey, ataupun yang mengalami hadas besar. Jadi, kena ambil perhatian betul-betul supaya apa? Supaya kamu dapat melaksanakan macam mana kamu nak bersuci daripada hadas besar. Supaya apa? Supaya kamu boleh melaksanakan ibadah dalam keadaan yang bersih. Okey, yang pertama cara ataupun kaedah bersuci daripada hadas besar iaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, macam mana contoh dekat badan-badan kita ada kotoran ke apa-apa ke najis-najis yang ada, sila bersihkan dulu. Ambil air, jirus air dekat tempat yang kotor. Okey. Bersihkan, contoh ada kesan air kencing ke ataupun kesan awak buang hadas besar ke, bersihkan diri dulu. Supaya apa? Supaya kita tak ada najis sebelum kita nak mandi wajib. Okey, yang kedua. Bila kita dah menghilangkan najis, bila kita dah bersihkan najis terlebih dahulu, kita membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita membaca niat masa kita nak angkat hadas besar. Macam mana niat dia? Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Boleh ulang sekali lagi. Niat mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Okey, maksud dia sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Iaitu bacaan niat dia. Okey, bacaan niat dalam hati, kita niat dalam hati dalam bahasa Melayu tadilah, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Membasuh tangan sebanyak 3 kali. Okey, yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Okey, basuh kemaluan kita dulu bagi bersih. Okey, basuh kemaluan kita dulu bagi bersih. Kemudian yang kelima, mengambil wuduk. Bila kita dah basuh kemaluan bagi bersih, kita mengambil wuduk. Ambil wuduk macam biasalah. Okey, ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka. Okey, basuh tangan hingga ke lengan, rambut, kepala, kemudian kaki. Okey, seterusnya yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Bila kita dah ambil wuduk, kita ambil air, okey, ataupun kita tu kalau kolah dekat rumah kamu besar lebih daripada 2 haul, maka bolehlah mandi wajib guna air kolah. Tapi kalau kolah kamu kecil, kamu kena guna air paip. Ambil air paip, guna air paip. Setiap rumah dah ada air paip dah sekarang. Okey, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Ambil air tu, basuh kepala, muka-muka kamu, hidung-hidung kamu dan telinga tu gosok-gosokkan. Okey. Yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan dimulai dengan sebelah kanan. Okey, moleknya okey, afdalnya kita ambil air lepas kita dah basuh kepala, dah basah dah, kita ambil air jirus di badan kita
di sebelah kanan. Mula dengan sebelah kanan. Itu memang sunat kita lah. Nak buat apa-apa, kena mula dengan sebelah kanan. Okey. Kemudian bila kita dah jirus air ke seluruh badan, sebelah kanan dah siap. Okey, basuh badan sebelah kiri sama juga. Kemudian bila air tu kita dah jirus, kita kena gosok. Bukan jirus saja, bukan brum jirus saja. Tak, kita kena gosok badan-badan kita ni. Sambil kita jirus, sambil kita gosok. Lebih-lebih lagi di bahagian sulit ataupun lipatan. Contoh celah-celah lengan, celah ketiak, celah-celah peha. Okey, celah-celah apa lagi? Celah-celah bawah, dekat bawah lutut tu, lipatan lutut tu, celah-celah jari. Tu kita kena gosok supaya apa? Supaya air sampai dekat anggota tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali, membasuh kaki. Yang last sekali, membasuh kaki. Okey, itu sahaja cara ataupun kaedah bersuci daripada hadas besar. Okey, next kita tengok kepentingan mandi wajib. Penting ke tak mandi wajib ni? Penting. Okey, kepentingan ni terbagi kepada dua, jasmani dan rohani. Jasmani ni jasad kita lah, benda yang kita nampak ni. Tangan, muka semua ni, itulah jasmani kita. Rohani bukan nama orang Rohani ni roh dalaman kita. Benda yang kita tak nampak. Okey. Dari segi sains ataupun dari segi pendidikan kesihatan, dalam badan kita ni ada dua unsur. Jasmani ataupun jasad dan dua rohani iaitu roh. Okey. Yang pertama, dari segi jasmani, kepentingan dia badan menjadi bersih dan segar. Okey. Memang betul lah kalau kita mandi, kalau kita keadaan letih, bila kita mandi, badan kita menjadi segar. Okey. Sebab air ni menyegarkan kita. Okey, yang kedua, sihat tubuh badan. Okey, yang ketiga, bersih daripada bau dan kuman. Bila tak ada bau, maka kuman pun tak ada lah dekat badan kita. Okey, sebab tu kita kena mandi. Orang Islam memang diwajibkan kita mandi. Okey, cuba awak tengok orang yang tak mandi. Bau di badan ni macam mana? Busuk kan? Okay, sebab tu kita kena mandi. Datang sekolah kita kena mandi, balik sekolah busuk-busuk kita mandi. Okay, barulah keadaan kita selesa. Yang keempat, selesa dalam komuniti. Maksudnya komuniti kamu lah. Kalau kamu duduk dalam family kamu selesa dengan bau kamu. Kalau kamu duduk dalam kelas kamu, kawan-kawan kamu duduk kat kamu, wanginya kamu. Okay, jadi bila kita mandi, orang yang duduk dekat sekeliling kita akan merasa selesa nak duduk kawan dengan kita. Sebab badan kita bau wangi. Kalau kita tak mandi, badan kita bau busuk, agak-agak siapa yang nak kawan dengan kita? Semua orang lari. Okey. Kepentingan mandi wajib dari segi rohani pula. Yang pertama, membolehkan diri melakukan ibadah. Okey, bila kita dah bersih, kita dah tak ada hadas besar, maka kita boleh melakukan ibadah. Selagi mana kita tak bersih daripada hadas besar, kita diharamkan melakukan ibadah. Kita tak boleh tawaf, kita tak boleh solat, tak boleh baca Al-Quran dan sebagainya. Okey, yang kedua, ibadah diterima oleh Allah. Bila badan kita bersih, kita dah dalam keadaan bersih, maka ibadah yang kita buat pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, bukti ketaatan kita kepada Allah. Ni sebab benda ni adalah arahan daripada Allah, perintah daripada Allah. Bila kita buat benda ni, maksudnya kita ni taatlah kepada Allah. Kita tak lawan cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Latihan pada minggu ni, Maklim nak awak salin latihan ni dalam buku tulis pendidikan Islam. Dalam buku tulis pendidikan Islam. Okey, yang pertama, terangkan kaedah bersuci daripada, bersuci ni kamu jarakkan bersuci. Caya jarakkan dal, ro, pa, dal. Okey, ya ni awak jarakkan dengan dal. Terangkan kaedah bersuci daripada hadas besar mengikut turutannya dalam peta alif. Okey, awak cerita macam mana cara-cara nak mengangkat hadas besar mengikut proses dia, mengikut turn dia. Okey, satu kena buat apa, yang kedua kena buat apa, buat dia punya anak panah dia. Yang ketiga, yang keempat apa dia. Okey, buat ikut turutan. Okey, yang kedua, jelaskan kepentingan mandi wajib dalam peta pokok. Okey, jelaskan kepentingan mandi wajib tadi ada dua bahagian, iaitu dari segi jasmani, yang kedua dari segi rohani. Maknanya nak dua-dua awak buat dalam bentuk peta pokok. Okey, itu sahaja. Latihan yang dah siap, kamu boleh snap gambar, hantar dekat Maklim, hantar kat WhatsApp Maklim. Okey, kalau ada apa-apa, kamu boleh terus hubungi Maklim melalui WhatsApp ataupun telefon.
Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian sahaja kelas kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.